Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, salam ceria, salam Ramadan ke-19. Hari ini kita jumpa lagi dalam Tanya Dentis bersama Klinik Gigi My Dental Care. Semua apa khabar, ceria, sihat? Bagaimana puasa hari ini? Semua boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Kalau jelas, boleh komen. Komen je lah apa-apa, bercakap hi ke, bagi emoji ke, okay? Untuk hari ini kita akan bercerita tentang gigi baru. Gigi baru. Tahu ke apa itu gigi baru? Okey. Kejap lagi kita akan bersama dengan doktor. Hari ini kita bawa khas doktor dari Setapak, dari cawangan gigi Setapak dengan cawangan gigi klinik gigi Sungai Besi. Okey. Hari ini kita akan bersama dengan Dr. Bubi. Mana Dr. Bubi? Hai Dr. Bubi. Kita tunggu Dr. Bubi. Hai Dr. Bubi. Apa Hello, khabar? baik. Hai, cantik Dr. hari ini. Thank you. Okey. Dalam, okay. Okey. So, sebelum tu salam ceria kepada semua orang yang tengah watch live show. Hari ini sebelum saya bermula dengan topik saya gigi baru, saya just nak ucapkan selamat berpuasa kepada warga Islam dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia and also all over the world untuk stay safe, pakailah mask bila perlu, jaga kebersihan, jangan merayau di mana-mana. Kalau tak perlu, jagalah keluarga anda dan kesihatan anda. Ya, betul. Okey. Sebelum kita start, jangan lupa semua untuk like, follow dan share live ni supaya semua orang boleh terima manfaat dan ilmu dari live ini. Okay, kalau ada pertanyaan boleh drop komen dekat bawah ataupun boleh direct tanya kita terus ke hotline kita nombor 018-373-9252. Okey, saya ulang 018-373-9252. Nanti kita punya tim customer service kita akan direct hubungi anda, kontak, akan reply mesej anda dengan secepatnya. Okey. Okay, so kita akan mulakan dengan gigi baru. Doktor boleh terangkan apa itu gigi baru, Doktor? Ya, so topik saya hari ini ialah gigi baru. Dia just nama catchy yang kita bagi untuk explain tentang gigi palsu. Ya. So, topik saya actually ialah tentang gigi palsu hari ini. Basically gigi palsu tu, kenapa seseorang tu perlu memakai gigi palsu? Kenapa terjadi pula dia terpaksa pakai gigi palsu? So, it's simply because dia dah kehilangan gigi kekal dia yang naturally ada lah. So, macam mana dia kehilangan gigi dia? Mungkin dah cabut sebab ada cavity, atau mungkin dia longgar sebab ada masalah gusi tulang kita, atau mungkin dia terjatuh atau accident yang terpaksa cabut sebab gigi patah. Ada dia punya reasoning kenapa dia kehilangan gigi. Tapi overall dia dah tak ada gigi dan bersama dengan akar dia di dalam dia punya oral cavity lah, mulut dia. So kita tak boleh just biar kehilangan gigi tu tak apalah, tak payah replace. Tak boleh biar macam tu sebab dia ada side effect dia. First thing ialah of course tak boleh makan sebab kenapa kita ada gigi? Kenapa kita perlu ada 32 batang gigi? Sebab kita nak makan kan, dia nak senyum, nak nampak cantik, nak nampak presentable. So kalau dah kehilangan gigi tu, first susah nak makan. Second, of course dia punya confidence pun akan drop sebab mungkin dia tak boleh senyum, mungkin gigi depan dia yang kehilangan. So, dia nak replace sebab dia nak nampak presentable. And also, kalau kita nak tengok another side effect of kehilangan gigi lah, gusi dan tulang kat tempat yang gigi tu dah hilang, dia akan of course merosot, dia akan kecut dan merosot sebab tak ada, dia punya fungsi dah tak ada kat sana. So, dia akan, dia akan jadi basically kecut lah. So, when that happens, say seorang tu tak ada semua gigi, dia punya gusi dan dia punya tulang akan merosot ke tahap muka dia pun. Kalau kita tengok yang macam orang tua yang tak pernah pakai gigi palsu, muka dia jadi macam kecil
Sebab dia macam dah compress sebab tak ada tulang yang sepatutnya ada untuk senyum and nampak muka proportion dia untuk jadi perfect lah. So since dia yang tu pun akan of course drop confidence and macam how to say dia nak senyum atau nak makan apa pun tak ada pula dia punya fungsi gigi. So memang banyak orang kalau dah cabut satu gigi, dua gigi dia macam biar je. Another thing apa berlaku ialah kalau lah say dia punya gigi atas dia yang dah cabut, dia tak replace gigi bawah yang dia punya correspondent punya gigi bawah tu, yang itu ada space kat atas, gigi kita selalu dia akan bergerak. So dia akan bergerak towards, dia nak kononnya dia nak pergi tempat yang ada space tu, dia nak gerak ke sana. So gigi yang okay, yang tak ada masalah dekat yang bawah tu pun akan jadi longgar sebab dia punya movement towards atas atau vice versa lah. So since dia ada banyak reasoning kenapa gigi tu perlu diganti, so might as well kita ganti. That's why ada banyak cara-cara untuk ganti gigi yang kita dah kehilangan gigi. Hari ni saya nak fokus mainly tentang gigi palsu yang jenis yang kita buka malam. Tak boleh pakai time tidur, yang itu yang saya nak explain. Ada cara lain juga which is jambatan gigi yang saya akan cover dalam live saya rasa dalam 2 minggu. Saya punya topik juga, so saya akan cover tentang jambatan. And ada lagi satu way of replacement iaitu implant. Implant pun akan di-cover oleh doktor lain daripada cawangan kami. So saya nak hanya concentrate on gigi palsu yang jenis removable lah. So gigi palsu ni, ada apa persoalan sebelum tu? Okay, tak apa, boleh teruskan. Okay, sebab saya cakap cepat sangat. So kalau semua faham, tolong komen. Kalau ada apa persoalan, boleh drop in the comment box. So coming back to topik kita, gigi palsu ni yang jenis removable lah dalam bahasa English. Dia ada dua jenis gigi palsu yang kita ada. Dia punya dua jenis type of gigi palsu, iaitu yang jenis akrilik, yang plastik, yang keras, dan yang fleksibel which is also known as Valplast. Itu dua jenis gigi palsu yang ada. Kalau saya nak cakap tentang this particular gigi palsu dengan yang Valplast dengan yang plastik tu, I will come into that. Tapi sebelum tu saya nak explain yang gigi palsu ni boleh replace untuk satu batang gigi atau semua gigi atau kehilangan here and there. Banyak patient akan tanya, saya tak ada gigi sana satu, sini 2 batang. Adakah saya perlu pakai 2 atau dia cover? Dia macam tak tahu. So actually gigi palsu ni dia divided atas dan bawah. Kita divide dia macam tu lah untuk atas dan bawah. I'm talking generally lah. Ada modification dia tapi I'm not going very deep inside about the very variation. Tapi yang basic kita selalu buat. So kalau atas saya tak ada 5 gigi, sana 2, sini 3 macam tu, dia memang satu gigi palsu. Bawah pun sama. So dia gigi palsu atas, gigi palsu bawah. Whether dia 1 gigi atau 10 batang gigi atau seluruh mulut tak ada gigi lah. Ni kita panggil dia complete. Dia semua hanya upper and lower denture. So kalau lah patient tak ada gigi langsung, say atas dia tak ada semua gigi, bawah dia ada a few batang tak ada. Also kita buat. Atau dua-dua tak ada langsung. Also everything is possible untuk kita replace gigi yang dah kehilangan lah. So kalau patient nak tak faham apa tu full, kalau lah dia tak ada semua gigi tapi dia tak faham macam mana gigi palsu tu nak lekat atau nak kat mulut tu, dia memang ada dia punya design untuk dia pegang lah. So saya ada prepare gambar-gambar untuk tunjuk. Just untuk lebih knowledge lah. So untuk sekarang first gambar yang saya nak tunjuk ialah gigi palsu yang full. Yang dia memang tak ada langsung tak ada gigi lah. Mostly happens to older people. Ada juga situasi yang much younger people yang tak ada gigi. So untuk atas saya tunjuk dulu. So yang ini semua nampak. Ini gigi palsu jenis apa doktor? Yang ni gigi palsu jenis akrilik untuk full upper. Untuk atas kalau tak ada dia tak ada gigi langsung, macam ni lah design untuk gigi atas full. Okay? Gigi bawah pula, sekarang saya hanya tunjuk yang full ya. Gigi bawah pula, yang ini gigi bawah yang full. Okay? So dia ini yang akrilik juga kan? Akrilik juga. Yang so biasa orang pakai itu kan doktor?
Yes. And dia memang dia akan nampak natural sebab gigi je. Usually masa kita senyum apa semua pun gigi yang nampak, gusi tak sangat. Still gusi yang kononnya dia mimik gusi tu pun warna dia almost akan kita punya gusi lah. So taklah nampak sangat. Tapi yang sesetengah orang yang jenis senyum nampak gusi tu of course lah dia nampak juga. Okay, tapi lab yang buat akan somehow try to make it look more natural sebab of course kita semua tak nak orang tahu kita pakai gigi palsu kan. Okay, so ini adalah untuk full, upper and lower full. So yang jenis partial, kita panggil dia partial, which means that dia partially tak ada gigi, partially edentulous lah kita panggil dalam bahasa dental. So yang itu untuk atas, saya tunjuk untuk atas dulu. Say lah dia tak ada gigi depan dia, belakang semua ada. So kita akan buat design dia macam ni. Okay, so dia ada clasp dia untuk pegang gigi yang sedia ada untuk dia punya retention. Kiranya ini bawah ni dah ada, depan tu dah ada ke doktor? Kalau ini contoh yang atas, macam yang saya tunjuk tu untuk gigi atas. Okay. Gigi depan dia ada, gigi belakang dia tak gigi ada kan? Tak ada. So kita replace yang belakang. Yang belakang. And then untuk bawah pula design dia pun hampir sama. Kalau saya untuk bawah lah yang ni, untuk gigi bawah. Okay. Also saya ambil gambar gigi depan tak ada, belakang ada, so dia terbalik. Gigi depan ada, belakang tak ada, so dia replace bahagian yang belakang. So dia akan ada dia punya clasp untuk pegang gigi, and dia memang akan sepatutnya dia perlu terkukuh dalam kita punya mulut. So yang ini ialah untuk partial, yang jenis orang yang tak ada gigi, a few gigi tapi masih ada gigi lain yang kekal, yang memang kuat, yang kita boleh retain gigi-gigi dia lah yang sedia ada. Okay, selain itu yang ni semua yang saya tunjuk ialah yang jenis acrylic. Acrylic tu saya pergi masuk kepada jenis dia lah. So acrylic tu dia yang first denture yang kita ada tu memang ialah acrylic lah. Yang modification ialah yang plus. So yang acrylic tu dia memang plastik. So dia keras macam batu. Dia memang kuat tapi dia memang bukan heavy lah. Dia macam keras lah. Ada perkataan lain ke? Boleh correct saya kalau macam batu lah. Okay. So yang tu memang pakai, dia akan kita buat design dia untuk pegang gigi atau pegang dalam gusi, all of that yes, tapi of course dia punya dia punya keselesaan untuk pakai takkan match dengan yang jenis bar plus. Sebab yang bar plus tu dia fleksibel. Of course bukan fleksibel macam dough roti, bukan macam tu lah. Dia fleksibel tu of course dia ada plastik juga, tapi dia masih boleh dia fleksibel. So kalau patient pakai pun dia lebih ngam, lebih selesa dipakai sebab dia lebih slightly softer lah. Dia tak sekeras yang itu. And dia takkan guna banyak keluasan mulut sebab yang plastik tu kalau lah nak buat gigi palsu atas, dia memang akan cover lelangit or partial of lelangit akan cover. Tapi yang jenis bar plus ni dia akan minimize sebab dia jenis fleksibel kan. So yang clasp yang dia bagi, clasp ialah untuk pemegangan, yang dia bagi tu dia akan kecilkan tapi dia fleksibel. So masa patient pakai dia lebih kepada clip. Dia akan buka, clip gigi. Dia ada dia punya flexibility dia lah untuk cengkam gigi sebelah. Tapi yang tu one thing about bar plus, kita selalu buat untuk partially edentulous yang tadi saya explain, means dia tak ada gigi, dia ada setengah gigi, tak ada setengah gigi. And again, saya tak cakap tentang variation yang ada dalam kita punya modern dentistry sekarang. I'm talking basically about what kita buat especially in our cawangan. Okay? So dia lebih fleksibel. So saya selalu recommend patient untuk buat yang fleksibel sebab of course dia slightly higher price. Bukan dia tak adalah sampai 3 kali ganda, 5 kali ganda, bukan. Dia memang price dia lebih tinggi sikit, beratusan tinggi sikit, tapi macam kita rasa happy nak pakai. Saya boleh cakap kalau lah say saya pernah buat 20 bar plus, ada lebih daripada tu, tapi saya just cakap
saya dah buat 20, saya guarantee bukan seorang patient pun yang cakap dia tak selesa. Semua orang akan cakap thank you untuk bagi macam advice saya untuk ambil yang fleksibel ni sebab memang rasa comfortable sangat. Especially patient yang pernah pakai acrylic, masa dia switch kepada Waplas ni, dia rasa lebih selesa lah. It's just as simple as dia punya keselesaan. And also dia punya kekuatan, kalau yang plastik tu lebih jenis yang kalau sometimes dia jatuh kuat ke apa dia boleh pecah, tapi yang fleksibel tu dia tak se-fragile yang plastik. So yang itu pun ada. So patient itu pun dia happy sebab mostly patient nak buat baru sebab gigi lama dah patah. Tapi of course kepada yang boleh afford lah, yang boleh afford yang lebih mahal. Tapi kalau patient just nak replace gigi dia, at least dia ada intention untuk replace gigi dia, tapi tak ada cost dia rasa lebih tinggi untuk ke Waplas, dia masih boleh buat acrylic sebab end of the day dia punya kegunaan dia is the same. Untuk kita makan, untuk kita senyum, and keselesaan dia tak sebanding dengan yang Waplas, tapi masih kita tak akan buat something yang dia rasa tak boleh pakai atau susah pakai. Itu macam kita fail untuk bagi dia pakai gigi palsu. So saya nak tunjuk sekarang gambar Waplas, okay? Saya nak tanya dulu doktor. Kalau Waplas boleh buat, dia tak boleh buat untuk semua gigi kan? Ke macam mana? Kita selalu Dia buat terhad untuk gigi. Yes, untuk yang ada gigi sebab dia nak pegang cengkaman dia kan. So maksimum berapa gigi boleh buat doktor kalau untuk satu side ni? Tak ada macam tu, tak ada maksimum semua. Okay. As long as dia ada gigi untuk pegang. Tapi kalau tak silap saya ada variation juga untuk full. Saya setahu saya dalam klinik kita belum buat, tapi maybe saya pun kena tengok sikit lah ada variation yang dia ada untuk full. Kalau tak silap saya, correct me if I'm wrong, okay? Okay, so untuk sekarang saya cakap dia fleksibel kan? So kalau nak kita tengok tengok sini, Waplas. dia macam tekan gigi dia. Macam tu Waplas. Tapi yang plastik kita tak boleh bend. Dia tak boleh bend. Tapi yang ini kalau tengok, dia boleh bend. Kan? And saya nak tunjuk, kalau lah dia satu batang gigi, kalau lah dia nak replace satu batang gigi, dia punya design macam ni. So nampak tak cengkaman macam tu kat ya? sini? Dia cengkam kat tepi ni, satu gigi. Yes. Okay, faham? So takkan nampak pun yang dia memang fleksibel. Baru satu batang gigi. Yang tadi saya masih boleh dicabut kan doktor? Yes, mesti cabut. Semua malam mesti cabut. Kalau dua batang gigi, macam ni. Design dia. Kan cantik. Okay. Cantik. Yes. Lebih kecil lah. Saya rasa mungkin akan lebih betul lah saya rasa. Akan lebih selesa kalau berbanding dengan macam tak yang rasa dia punya correct. Sebab yang acrylic tu macam dia cover sikit. Sebab dia acrylic tu perlukan dia punya retention. So dia akan ambil soft tissue untuk dia punya retention dia lah. Soft tissue dengan yang underlying hard tissue dia. So yang itu Waplas. So this is the gigi palsu yang kita ada di klinik kita. Kita ada yang jenis also yang acrylic tapi dia ada yang besi kat dalam. Yang itu pun kita buat di klinik kita. Saya tak ambil gambar untuk yang itu sebab very rarely ada patient yang, sebab yang tu nampak metal so dia macam hesitant sikit, tapi yang tu agak kuat dia punya how to say dia gigi palsu tu lah. Saya tak sediakan gambar tapi boleh je saya google nanti. Okay, so this is sedikit sebanyak tentang gigi palsu yang kita ada di My Dental Care yang kita selalu buat day in day out, setiap hari buat. Selain tu kita repair juga gigi palsu yang dibuat di klinik lain pun boleh atau klinik kita pun boleh. Kita ada repair gigi palsu yang dah ada mungkin ada crack atau dia pecah tapi masih boleh guna, so kita cuba cantumkan. Semua tu pun comes under gigi palsu lah. Ada charges dia tersendiri, tapi untuk kalau nak buat gigi palsu, charges dia semua boleh tanya dengan admin kita dan juga boleh datang untuk consultation lah. Doctors usually akan bagi dia punya quotation, berapa harga, berapa perlu bayar and all that. Okay, saya nak tanya satu benda. Katakanlah macam saya seorang patient, doktor, saya nak buat gigi palsu. Gigi saya ada tinggal sini, kat sini tinggal sebatang, kat sini tinggal sebatang, kat depan ada 2 batang. Tapi yang lain semua dah habis.
Semua dah hilang. Okay. Saya Okay. perlu cabut ke semua sekali gigi saya ni? Itu sangat how to say, itu depends lah, sebab kalau gigi yang masih ada dia kukuh dan tak ada masalah, kalau dia ada cavity kita masih boleh tampal. Kalau ada calculus iaitu karang gigi boleh cuci, gusi boleh sembuh balik, and dia kukuh kan retain, sebab of course kita tak akan cabut gigi yang tak perlu cabut lah, as simple as that kan. So kita akan simpan gigi tu sebagai pegangan atau how to say, ialah pegangan lah untuk gigi palsu yang lain, yang untuk dia cengkam dan pegang untuk strength, kekuatan gigi palsu tu. Tapi say yang gigi yang tinggal tu yang tu pun dah longgar, sebab usually kalau patient kehilangan banyak gigi mostly sebab cavity atau dia punya gusi dah tak kuat, tulang dah tak kuat. So dia ada masalah goyang, gigi goyang. So kalau gigi yang sedia ada pun goyang, memang goyang teruk, tak boleh selamatkan. Atau kita memang just doktor akan tahulah perlu ke tak gigi ni untuk kita retain dalam mulut. Yang tu sangat depends dengan keadaan gigi patient. Sebab tu patient kena datang ke klinik, kita kena check and then bagi tahu kalau okay puan, gigi ni saya nak cabut sebab tak boleh selamatkan, yang ni boleh simpan. So lepas cabut, lepas semua dah sembuh, kita buat gigi palsu. Atau yang patient datang semua gigi okey, tapi dia nak buat gigi palsu, dia hanya perlukan say maybe scaling, kita buat, lepas tu proceed je dengan buat gigi palsu. Macam tu. Okay, doktor, kat sini ada seorang tanya, kita punya ni, dari dari Cik Rosi Maliani binti Seli. Dia tanya, doktor, kalau diabetic person boleh buat gigi palsu ke? Atau orang yang ada masalah kesihatan lain, boleh ke buat gigi palsu? Contoh macam dia boleh. sakit Gigi jantung palsu ke? shouldn't be a problem untuk gigi palsu. Tapi yang macam patient diabetes atau patient yang ada darah tinggi, yang especially yang makan ubat darah tinggi, dia punya gusi memang cepat jadi lemah daripada yang normal. So apa akan berlaku ialah lepas kita buat gigi palsu, mungkin dalam setahun 2 tahun dia rasa gigi tu jadi longgar sebab gigi palsu dia, sebab dia punya kekuatan gusi dia merosot kan, dia macam kecut-kecut. So dia takkan ada efek pada kesihatan dia, tapi dia punya situasi dia perlu replace gigi palsu dia lebih kerap daripada orang yang biasalah, yang normal. Tapi dia tak ada pula macam efek diabetes atau blood pressure. Yang I'm talking about masalah kesihatan yang naturally semua orang yang day in day out ada lah, yang dari kecil manis semua. Tapi boleh je buat. So no issue. Dia hanya akan jadi contradiction kalau perlu buat implant. Yang tu semua kalau implant, sebab implant tu surgery, dia ada dia punya faktor-faktor yang kita kena evaluate sebelum buat. Tapi gigi palsu usually so far so good lah. Lebih fine lah. Okay, anda semua kalau ada apa-apa lagi soalan nak tanya, boleh drop your comment here, dan jangan lupa untuk masuk ke FB group kita. Kat situ ada banyak informasi pasal gigi. Kalau ada apa-apa yang nak tanya pasal gigi, buat kat situ boleh baca dekat dalam group kita. Group FB Tanya Dentist dengan FB ataupun itu untuk yang dewasa. Tapi kalau yang kita ada khas juga untuk kanak-kanak, masuk ke FB group Tanya Dentist Kids kanak-kanak. Okay, kita berbalik kepada gigi palsu. Untuk yang Lin ada soalan? Ada. Saya nak tanya, kalau untuk yang macam first user pakai, apa yang dia boleh expect bila dia pakai gigi palsu tu? Okay. Itu soalan yang selalu patient tanya yang first time pakai. So, first time masa pakai gigi palsu, bukan semua orang, I can say 90% akan rasa tak selesa. Sebab just imagine dalam mulut kita tiba-tiba ada sesuatu benda di antara kita punya lidah and all that kan. So dia akan rasa macam tak selesa. Tapi saya selalu cakap dengan patient, dia boleh ambil 2 weeks or a month untuk you rasa okay, macam you adapt dengan gigi palsu tu. Macam kasut, kalau kita pakai kasut baru, jarang kita pakai first day dah rasa okay. Tapi kita akan pakai walaupun kena luka ke apa, kita pakai sebab nak macam biasakan, conditionkan dia punya kasut kepada kaki kan. Similarly untuk gigi palsu pun sama. Dia akan rasa susah nak makan, dia akan rasa susah nak cakap sebab dia rasa dia punya speech dah tukar sebab ada something kat sana ganggu. Atau nak makan pun sebab takut nak gigit sana, atau tak pandai nak guna, atau yang jenis yang kawal langit, tiba-tiba dia rasa dia tak tahu rasa makanan dia dah sebab macam tak ada, dia punya taste buds sudah hilang.
all this akan berlaku. Tapi dia kena pakai. Saya selalu cakap, jangan tak pakai, jangan buka dan cakap tak nak pakai, and then sebulan nanti datang masa review cakap, saya tak pakai sebab tak selesa. Macam rugi. Dia kena pakai unless dia ada jadi luka teruk, jadi ulcer atau berdarah. Then of course dia kena datang immediately untuk buat trimming ke atau untuk kita selesaikan masalah yang major sangat lah. Tapi just rasa tak selesa, tak pandai, orang macam tu memang kena teruskan pakai. Dia akan ambil masa buat exercise. Kita akan cakap, just cakap 1, 2, 3, 4 sampai 100 atau A, B, C, D sampai Z untuk dia practice dia punya percakapan, makan guna masa tengok TV ke apa, just cuba exercise sikit percakapan dia. Saya selalu cakap macam tu, just malam buka. Sebab the more dia pakai, the more dia akan conditionkan dia punya denture and dia akan rasa lebih selesa lah. But it takes time. Jarang dia rasa okay immediately. Okay. Doktor, malam pun boleh pakai gigi palsu ke? Atau kita kena cabut? Kalau cabut, kenapa kita kena cabut Sebab, okay simple. Malam masa kita nak, kita punya mulut pun breathe sikit kan. Tak nak pakai something untuk cover je kan. At the same time, jenis orang yang pakai 1 gigi, 2 gigi yang kecil, simple as kita tak nak dia telan masa dia tidur. Sebab masa dia tidur kita tak tahu. Boleh, ada banyak kes yang patient tertelan gigi palsu and terpaksa buat operation untuk keluarkan gigi palsu. So might as well buka dia. At the same time kita nak dia punya just untuk breathe lah, dia punya gusi semua untuk relax kejap sebab ada something cengkam kan. So malam kita tak pakai, buka and then letak dalam bekas, bersihkan. Pembersihan dia senang je, just brush with toothpaste and toothbrush. Brush macam biasa, cuci, letak dalam bekas air biasa, room temperature. Pagi ambil, brush, pakai. Kita punya gusi yang tak ada gigi pun kita kena brush dia sebagai massage. Kita brush sahaja, gusi pun kena brush. And then saya selalu advise patient masa dia brush dia punya gigi palsu tu, kalau boleh letaklah tuala di sinki. Kalau dia jatuh, at least dia tak mudah pecah. Itu just something yang saya dengar dari patient dulu saya yang saya rasa macam memang sangat bagus dia punya cara tu. So bolehlah jaga gigi palsu tu untuk few years instead of dia pecah. Tapi malam, yes buka, mesti bersihkan. Kalau tak bersihkan, dia akan berbau, dia akan kumpul karang gigi dekat gigi palsu and just masa cakap pun orang lain boleh bau dah. So sebab tu kita suruh cuci and tak payah air panas, air sejuk no, sebab dia boleh tukar bentuk. Of course tak teruk sangat tapi dia akan ada dia punya reaction dengan air yang terlalu sejuk atau terlalu panas. So room temperature air dia. Yes. Okay, satu soalan lagi doktor saya nak tanya. Kalau kita pakai gigi palsu, kita perlu tak jumpa doktor lagi? Dah pakai gigi untuk palsu gigi tu dah palsu tu ke? cantik. Ya. Dah perlu ke? Sebab kalau pakai gigi palsu kan dah tak ada apa-apa problem gigi. Tak ada rasa tampalan ke apa, cabutan ke. Tak, yang itu kalau patient dah tak ada gigi. Tapi yang patient yang ada gigi, dia of course kena datang untuk regular check-up. Actually, walau macam mana pun you kena datang regular check-up. Sebab say patient tak ada gigi langsung, dia pakai gigi palsu dia. How do we know dia punya gusi sihat ke tak? So memang every 6 months dia datang juga untuk check dia punya gusi okay, gigi palsu tu masih okay, tak longgar, tak lukakan dia punya gusi, dia punya tisu-tisu dia. Untuk tu yang tak ada gigi langsung lah. Sebab kita, mulut tu bukan hanya masalah gigi, ada masalah gigi, ada boleh kena kanser mulut. So kita selalu kena check lidah dia, gusi dia semua. Selain itu patient yang ada gigi, masih ada gigi, of course dia datang untuk check gigi lain, bersihkan gigi lain, tengok ada cavity, ada lubang untuk bersihkan semua tu. Check gigi palsu tu okay ke tak, dia ada macam create any masalah untuk dia. And also gigi palsu yang kita buat tak boleh pula pakai seumur hidup. Dia kena actually after some time dia akan jadi longgar atau macam kita kena tukar barulah. Ada dia punya reasoning dia untuk tukar baru after few years. Setengah orang memang pakai, saya tengok pakai 10 tahun, 20 tahun tapi confirm dia akan ada bau. So might as well kita tukar yang baru. Again sama macam kasut, tak ada pula kita pakai kasut yang sama bertahun-tahun kan. So untuk tu dia boleh datang untuk check. And kalau dia nak buat gigi palsu baru, semua tu of course dia kena datang 6 months once, kena datang untuk check up. Tak ada gigi, datang je. Masih kena datang jumpa gigi kan? Paling kurang pun 6 bulan sekali.
Okey doktor, kita ada soalan lagi daripada Mr. Tana Balen DJ. Doktor, kalau kita ada gigi yang dah buat crown sebelum ni dan nak buat gigi palsu yang lain, kita kena buka balik ke crown tu? Oh, tak perlu. Crown tak tu perlu. tak ada kena mengena dengan gigi palsu dia sebab crown tu, crown ialah sarung gigi yang kita pakai atau cap kan. So dia individually dah lekat dengan gigi yang ada. Selain dia tak jadi longgar, dia tak tercabut atau tak ada masalah, kita akan kira dia sebagai gigi natural. As in kita consider dia sebagai gigi natural. So buat je gigi palsu sebab dia takkan effect lah. Say kalau kelas yang cengkaman gigi tu nak pegang gigi crown tu, itu kita akan modify untuk dia tak tipkan crown keluar. Still akan ada juga situasi yang maybe not done properly, itu cerita yang beza. Itu ialah fail cases. Tapi tak ada masalah kalau dia pakai crown. Boleh pakai gigi palsu. Tapi kalau patient tu boleh buat crown, dia boleh juga buat jambatan gigi. Tak perlu buat gigi palsu. Depends lah. Okay. Okay. So, ada lagi dari Puan Nur Amalina Ali. Hai doktor, dia cakap, my mom, mak dia komplain gusi sakit bila pakai gigi palsu. Dah kena tukar gigi palsu ke doktor? Tak semestinya tukar. Dia kena datang klinik, kita kena evaluate kenapa dia sakit. Reason dia sakit. Whether dia tengah lukakan gusi masa saya cakap tadi, atau dia ada, as in doktor kena tengoklah kenapa gigi tu sakit. Kalau lah dia hanya sebab ada sharp edges, ada something yang kasar, itu kita boleh trim, kita boleh bagi dia lembut balik untuk selesa. Atau kalau gigi palsu tu terus tak ngam dengan dia punya mulut, dia memang tak nak pakai sebab just langsung tak rasa selesa sebab dia rasa tebal atau besar atau rasa macam nak muntah. Ada juga macam dia extend sangat, rasa macam nak muntah. Macam tu pun ada. Then kalau patient rasa dia okay, dia nak buat baru, kita boleh buat baru. Tapi sakit tu kenapa mesti check dulu dan kena sembuhkan sakit. Kalau dia ada luka, kita kena sembuhkan yang itu dulu. Okay doktor, banyaklah kita cakap ni. Dah hampir setengah jam kita cakap. Kita bercerita mengenai gigi palsu. So anda semua kalau ada apa-apa soalan lagi mengenai gigi palsu, boleh drop komen, nanti kita akan jawab sebab kita dah sampai ke penghujungnya. Jangan lupa untuk masuk ke grup FB kita, grup Tanya Dentist dengan Tanya Kids Dentist. Kat situ boleh tanya juga, tanya berkenaan masalah gigi anda secara personal. Kita akan direct terus dengan doktor kita dekat sana. Okay, doktor, terima kasih. Apa-apa kesimpulan untuk hari ini? Kesimpulan ialah jaga gigi, jangan kehilangan gigi, jangan pergi ke tahap terpaksa buat gigi palsu. Nothing like your natural teeth. So jaga, datang 6 months one check up. Apa-apa masalah pun doktor boleh detect and boleh selamatkan sebelum dia jadi too late. So kesihatan mulut ialah equivalent to kesihatan diri. End of the day semua nak senyum, semua nak makan kan? Betul. So jaga gigi. Okay doktor, terima kasih doktor. Jumpa lagi nanti. Untuk anda semua, kalau ada soalan lagi boleh terus ke hotline kita 018-373-9252. Kat situ kita akan jawab segala pertanyaan anda. Dan kalau nak set appointment dengan klinik-klinik kita boleh ke nombor tu juga. Okay, kalau nak berjumpa dengan Dr. Buvi boleh ke klinik Sri Rampai Setapak ataupun ke klinik Sungai Besi. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Thank you. Bye-bye.